Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan dan puan, saya tengok banyak dah kemajuan ni. Saya nak tanya soalan ni. Saya tanya soalan. Berhenti dulu. Ni Cik Asri. Cik Asri, Cik Kusairi. Dah belajar dekat kita. Okey, banyak tak Hakim dah belajar? Saya boleh faham Saya nak tengok sejauh mana pemahaman tuan-tuan dan perempuan. Video ni saya sengaja buat panjang-panjang. Sebab apa? Biar iklan masuk banyak. Biar iklan masuk banyak, dapat income banyak. Tuan-tuan tolong jangan skip iklan sama-sama bantulah. Kita bantu share ni, tuan-tuan bantu kita bagi income. Jadi Abang Asri dah berosak mata Abang Asri minggu lepas bang? 2 minggu lepas datang klinik saya, mata rosak sebab tengok video saya banyak sangat. Kan tak ada apa tengok kontrol Okey. Saya nak tanya soalan. Dalam keadaan mana rumah tersebut perlu pasang 3 phase? Dalam keadaan mana, masuk bang sini. Dalam keadaan mana sesebuah rumah perlu pasang 3 phase? PKM dia sudah melebihi yang tinggi, melebihi pada 63, dia perlu mengukuhkan 3 phase. Okey, betul. Itu basic, semua orang tahu. Bila load dalam rumah tu dah melebihi 60M atau 50M, dah hampir kepada 63M, kita perlu tukar ke 3 phase. Satu. Nombor dua apa? Nombor 2 apa? Dalam keadaan mana perlu tukar 3 phase? Ruangan yang besar. Ya? Ruangan yang besar. Macam mana? Ruangan yang besar. Dia tak ada kaitan dengan ruangan. 3 phase berkaitan dengan load. Besar mana pun rumah tu, bangunan besar mana pun, tapi kalau load dia kecil, tak perlu tukar 3 phase. Pertama tadi Abang Asri dah jawab. Nombor 2, dalam keadaan mana kita perlu tukar 3 phase? Nawak tak faham. Hakim dah ajar? Hakim tak ajar sebab tuan-tuan belajar single phase. Cuma ini soalan minda, soalan logik. Tuan-tuan kena fikir logik. Tuan-tuan pun dah follow saya lama kan? Abang Asri follow saya dari zaman abang muda lagi. Ke zaman saya muda? Oh, zaman saya muda. Sekarang saya muda lagi. Cik Abang Kusairi, Cik Kusairi follow saya zaman bila? 3-4 bulan. 3-4 bulan baru lagi lah. Okey. Mesti banyak tengok video saya kan. Dalam keadaan mana sesebuah rumah tu perlu tukar 3 phase selain overload, ataupun selain load dia dah sampai ke paras maksima. Selain betul dalam keadaan mana perlu tukar 3 phase? Jawab. Saya ada masa ni, saya ada masa dalam 10 minit je lagi. Teka je. Dalam keadaan mana? Boleh jawab? Tak boleh. Abang? Tak boleh. Okey. Anda di rumah boleh jawab tak? Okey. Saya ingat nak buat video nombor 2 kan? Tapi tak payahlah. Okey. Dalam keadaan mana tukar 3 phase? Pertama yang masih jawab tadi, bila load di sesebuah bangunan kediaman tu dah hampir pada maksima, perlu tukar 3 phase. Keduanya, letaklah satu baris rumah macam rumah teres. Satu baris rumah ada 12 biji rumah. Satu rumah teres ada 12 biji rumah. TMB bagi 3 phase, red, yellow, blue. Jadi 12 biji rumah bagi 3, berapa biji sama dapat? 4. Jadi 4 rumah akan dapat red phase, 4 rumah dapat yellow phase, 4 rumah dapat blue phase. Bila 12 biji rumah, contoh 12 biji rumah teres, guna kabel servis yang sama. Mana kabel servis? Kabel servis mana? Ni kabel servis. Berapa saiz kabel servis? Berapa saiz kabel servis? 25. Ya? 25. Abang Cik Syari? Berapa saiz kabel servis? Ya? 25. Hakim, berapa saiz kabel servis? 35. 35mm. Ada tak Hakim ajar? Ada, tak tulis 35mm. 25 pun boleh juga. Tapi kebiasaannya TMB akan bagi 35mm. Kabel servis dia punya material copper dia ada punya core. Core dia jenis apa? Aluminium ke copper?
Aluminium. Okey. Dalam keadaan bila 12 biji rumah menggunakan kabel sirkuit yang sama, rumah yang mana dapat voltage yang paling tinggi, rumah yang mana dapat voltage yang paling rendah? Nombor yang dekat dengan tiang. Pokok sikit banyak. Rumah yang dekat dengan tiang, voltage yang tinggi. Okey. Rumah yang ujung sekali voltage rendah. Okey. Rumah yang dekat dengan tiang, yang rumah pertama biasanya, kedua, ketiga akan dapat voltage yang tinggi. Betul. Rumah yang hujung akan dapat voltage yang rendah. Kebanyakan kes TMB akan bagi voltage tinggi. Kadang-kadang tu melebihi 253. Voltage maksima berapa tuan-tuan? 216 lebih hingga 253. Okey, maksima 216.2 volt sehingga 253 volt. Tapi ada kalanya banyak kes terjadi voltage 253 ke atas. Kenapa jadi macam tu? Sebab kenapa TMB naikkan voltage sampai over limit? Sebab dia nak pastikan, TMB nak pastikan rumah yang nombor 12, rumah nombor 13, 10, 11, 12. Rumah nombor 10, 11, 12. Maksudnya red, yellow, blue, dia dapat voltage yang cukup. Sebab rumah kalau ada 12 biji, panjang tak? Panjang. Voltage akan jadi apa? Akan drop. Pertama, kabel tu sendiri. Daripada unsur kabel, daripada kabel punya resisten, makin hujung, makin jauh resisten kabel, makin jauh kabel tu, makin panjang kabel tu, resisten makin tinggi ke makin rendah? Makin tinggi. Resisten makin tinggi. Dan resisten makin tinggi, voltage akan drop. Bila voltage drop, rumah hujung sekali akan dapat voltage yang lebih rendah daripada rumah yang awal. Betul. Jadi TMB akan tinggikan dia punya voltage untuk support yang hujung. Tapi masalah dia, kalau dalam waktu tu, keadaan contoh waktu siang orang pergi kerja. Bila orang pergi kerja, aircon buka tak? Lampu buka tak? Barang-barang elektrik buka tak? Tak, yang buka mungkin peti ais, mungkin modem aja. Betul? Sebab orang pergi kerja. Jadi 12 biji rumah tu load penggunaan rendah. Bila rendah, yang hujung sekali dapat 240 volt. Yang awal dapat berapa? 256, 254 volt. Nampak? Jadi rumah yang awal on peti ais tak? On peti ais. Dia on tak modem? Dia on modem. Dia ada on tak? Kalau ada aquarium, ada on tak pump ikan? Dia on pump ikan. Apa yang dia on pada waktu tu berisiko rosak ataupun jangka hayat alat elektrik itu tak tahan lama sebab voltage dia tinggi. Dan bila ada masalah macam tu, customer buat aduan. Bila buat aduan, rumah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, voltage dia tinggi, over voltage. Rumah nombor 7 sampai nombor 12 tak ada masalah dalam waktu siang. Betul? Apa TMB perlu buat? TMB perlu turunkan voltage. Kalau tak turunkan voltage, rumah nombor 1 sampai nombor 6, risiko kerosakan barang elektrik itu tinggi. Kalau pemeriksaan sah dapati kerosakan disebabkan over voltage, TMB kena ganti. Apa TMB perlu buat? TMB perlu turunkan voltage. Bila TMB turunkan voltage, rumah yang paling hujung macam mana jadinya? Akan makin drop. Jadi bila waktu malam, pukul 7 malam orang dah balik kerja. 7 malam orang dah balik kerja, dah buka lampu, buka kipas, buka aircon, buka macam-macam. Orang dah mula on setrika, nak setrika baju macam-macam. Apa jadi pada rumah paling hujung? Voltage dia drop. Under voltage. Jadi lampu kelip-kelip, kipas tak laju, lampu malap, aircon tak sejuk. Faham tak? Sebab apa? Sebab rumah yang awal tu dia dah guna load tinggi. Load tinggi sampai yang hujung. Bila hujung guna load tinggi pun tak boleh. Jadi yang rumah yang nombor last kali ni, nombor 10, 11, 12 kena tukar 3 phase. Sebab apa? Dia nak bahagikan load. Contohnya kalau rumah yang paling hujung tu dia guna load rendah, mungkin setakat lampu Kalimantan tak boleh hidup. Lampu Kalimantan akan klip. Betul? Tapi kalau lampu LED boleh tak? Lampu LED boleh hidup. Sebab lampu LED ni dia guna DC. Dia daripada 230 dia drop ke 60 volt. Dia boleh hidup. TV boleh hidup. TV boleh hidup sebab TV guna DC. Komputer boleh hidup, cas handphone boleh hidup. Tapi guna yang berat-berat, contoh guna aircon, guna setrika, guna lampu Kalimantan, dia tak boleh. Sebab apa? Dia gunakan voltage yang tinggi,
dan dia punya load memang tinggi. Kalau guna satu phase saja, semua load combine satu phase. Jadi dia akan bertambah drop. Bila load tinggi, voltage akan rendah. Bila load rendah, voltage akan tinggi. Itu formula dia. Bila kegunaan barang kita tinggi, load dia terguna macam-macam, tinggi. Guna barang besar-besar, voltage automatik akan drop. Bila kita offkan macam-macam, kita guna benda-benda ringan macam lampu, kipas, TV, load turun, voltage akan naik. Jadi bila hujung sekali pun ada aircon, ada petik ais, ada mesin basuh, ada dryer, ada water heater. Betul tak? Nak air baju juga. Jadi dah lah dia dapat rumah paling hujung, voltage dah drop. Dia guna barang-barang tu serentak, lagi drop. Jadi cara dia kena tukar 3 phase. Rumah yang hujung kena tukar 3 phase. Walaupun load dia tak melebihi 50 A, dia tetap kena tukar 3 phase. Sebab apa? Dia nak balance kan. Dia tukar 3 phase, equipment tu dah baik balance. Sekarang aircon 6 biji guna single phase. Freezer 2 biji, setrika, pump ikan, apa lagi? Dryer, semua guna single phase. Bila tukar 3 phase, dia dah pecah 3. Aircon 6 biji, 2 biji red, 2 biji yellow, 2 biji blue. Dryer masuk dekat red, water heater masuk dekat yellow, pump ikan masuk dekat blue. Nampak tak? Dia dah bagi. Bila dia dah bagi, setiap phase dia punya load tinggi tak? Dia dah jadi rendah. Sebab apa? Dia dah bagi 3. Bila load dah bagi rendah, dah bagi 3, voltage akan naik tak? Voltage akan naik. Jadi faham tak? Jadi ada dua keadaan sebuah rumah kena tukar 3 phase. Pertama, dia punya M dah hampir kepada load maksima 63 M. Yang kedua, rumah yang paling hujung bila PMD rendahkan voltage rumah yang awal, yang dia akan dapat lebih rendah. Jadi dalam keadaan macam tu, rumah yang paling hujung kena tukar 3 phase. Sebab nak balance kan, nak bahagi sama rata dia punya load dalam rumah tu. Faham Okay, Alhamdulillah. Tulis. Nanti saya ada masa, saya datang lagi, saya akan tanya soalan lagi. Okay, insyaAllah mudah-mudahan berjaya lah. Okay, Hakim, ini rasa ni Amy punya ni. Itu saya punya bang. Okay lah. Okay tuan-tuan, safety first. Semoga berjaya. Besok insyaAllah kalau ada masa saya datang lagi lah lawat. Okay, kepada anda semua, kalau nak belajar dekat sini, nak belajar dengan saya, pastikan WhatsApp saya dengan adab dan budi bahasa. Kena ada panggilan hormat. Tak ada panggilan hormat, jangan mimpi saya nak ajar anda semua. Terbaik.